أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab huraian hadis geoeskatologi, iaitulah hadis-hadis akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita sampai pada bab yang ke-10 daripada bahagian tanah Rom. Bab yang bertajuk Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kota Rom yang didirikan oleh pendiri Empire Byzantine, Constantine the Great. Ia menjadi pusat pemerintahan Rom Timur bermazhab Kristian Ortodoks yang berpisah daripada Rom Barat. Konstantinopel ini adalah nama lama bagi bandar yang hari ini dikenali sebagai Istanbul, Turki. Dulunya satu empire yang besar yang pernah memerintah Eropah satu ketika dulu, iaitulah dikenali sebagai Empire Rom yang berpusat di Roma, Itali. Pada kemuncak kegemilangan Roman Empire, mereka telah merentah hampir keseluruhan Eropah dan mula memasuki kawasan-kawasan Asia, Afrika. Kekuasaan yang begitu besar menyebabkan berlaku konflik dalaman. Negara-negara yang jauh daripada pusat pemerintahan Rom itu, iaitulah di Roma, Itali, mula memisahkan diri daripada bergabung dengan pusat pemerintahannya. Lalu mewujudkan sebuah empire yang baru, menjadikan Empire Rom itu pecah kepada dua. Satunya dikenali sebagai Rom Barat, yang masih lagi berpusat di Roma, Itali. Satu lagi Rom baru, Rom dikenali sebagai Roman Byzantine dan juga dikenali sebagai Rom Timur, yang diasaskan oleh Constantine the Great dan menjadikan satu tempat di hujung Eropah Timur sebagai pusat pemerintahan baru dia dan dinamakan sempena nama dia, iaitulah Konstantinopel.
Pemisahan antara dua Rom ini bukan sahaja pisah dari sudut politik. Ada maharaja yang berbeza. Rom Barat ada maharaja sendiri, Rom Timur ada maharaja sendiri. Tetapi juga mereka berbeza dari sudut agama. Rom Barat asalnya adalah penganut agama Kristian daripada aliran Katolik. Tetapi Rom Timur ini dia bermazhab Kristian Ortodoks. Jadi lokasinya kini di Istanbul, Turki bahagian Eropah. Turki pula, dia ada dua benua. Negara di antara dua benua. Sebelah ada di Eropah, sebelah ada di Asia. Hak besarnya di Asia, hak kecil di Eropah. Tapi hak kecil inilah terletaknya Istanbul. Sedangkan ibu negara dia nama dia Ankara. Ini berada di Asia. Turki itu sendiri ada timur, ada barat. Bahagian selatan kota Istanbul ini berada di sebelah laut. Di kuala Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Caspia ataupun Laut Hitam. Bahagian barat daya kota ini pula berada di bahagian daratan. Ini orang sebut, Nabi pernah sebut satu hadis tentang kota sebahagiannya duduk di darat, sebahagian duduk di laut. Kota Konstantinopel ni. Dia punya wall, benteng, kubu bagi kota ini, sebahagian duduk alik laut, sebahagian duduk alik darat. Tapi hari ini kebanyakan kubu ni sudah hampir roboh. Tapi kesan-kesan peninggalan dia kalau pergi Turki masih ada lagi lah. Yang masih baki, tapi sebagai sebuah kubu dia sudah roboh. Kota ini terkenal dengan keteguhan tembok. Umat Islam berusaha sejak Sayyidina Umar Al-Khattab untuk membuka kota tersebut. Di zaman Sayyidina Umar lah, banyak negara-negara yang berada di bawah Turki, di bawah Rom Timur ni jatuh. Antaranya Syam, Palestin. Jatuh di bawah kerajaan Islam. Dan Sayyidina Umar juga pernah melancarkan serangan terhadap pusat pemerintahan Rom itu di Konstantinopel. Tapi tidak berjaya. Malangnya ia hanya dapat dibuka pada tahun 1453 Masihi. Iaitulah 847 tahun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak dekat habis satu alaf, barulah umat Islam boleh buka kota Konstantinopel. Mana ikut jarak dia daripada pusat pemerintahan Islam Madinah ataupun sebelum ni zaman Khilafah Umayyah lagi dekat di Syam. Baghdad ke, dekat sangat je, tak jauh. Umat Islam boleh buka kota yang lebih jauh awal pada tu lagi. Kota Andalusia, Nung di Eropah Barat, boleh dibuka lebih awal daripada itu. Maghribi, Libya di Afrika Utara, sehinggalah ke negara-negara Asia Tengah. Islam sampai sehingga ke negara kita jauh lebih awal daripada pembukaan Konstantinopel ni lagi. Maknanya sangat lama orang Islam ambil masa untuk membuka kota Konstantinopel. Konstantinopel jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih daripada dinasti Osmaniyah. Lepas orang Islam ada empire yang ketiga, barulah, dan empire yang terakhir, barulah boleh buka kota ni.
Itu pun bukan jatuh di tangan pendiri khilafah ni. Bukan jatuh di tangan Osman Ertugrul, pendiri khilafah Osmaniyah, tapi jatuh cicit, cucu cicit keturunan dia dah, iaitulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kegigihan umat Islam membuka Konstantinopel terdorong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dhalikal jaish." Konstantinopel bakal dibuka. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kerana hadis inilah umat Islam sejak daripada zaman sahabat tidak putus-putus berjuang bagi membuka kota Konstantinopel. Ramai di kalangan para sahabat dan pejuang-pejuang Islam yang mati dalam perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Konstantinopel. Antaranya sahabat besar Abu Ayyub Al-Ansari yang mewasiatkan sekiranya dia meninggal, maka kuburkanlah dia di sebelah tembok Konstantinopel. Selepas berjaya dibuka, barulah kubur dia dialih masuk ke dalam. Jadi ini apa yang kita lihat berlaku pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi kata akan buka, tapi Nabi tak beritahu bila. Sahabat nak dapatkan, umat Islam nak dapatkan kelebihan hak Nabi sebut sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka Baitul Konstantinopel ni lah, yang menyebabkan mereka ni gigih berjuang zaman ke zaman, bangsa ke bangsa, bersilih ganti, dan telah berlaku lebih kurang 600 tahun yang lalu. Ramai yang tidak mengetahui bahawa kota tersebut bakal dibuka sekali lagi di akhir zaman. Yang kita tahu, kota itu telah pun dibuka. Dan ramai yang beranggapan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya telah menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Cuma ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Konstantinopel akan dibuka sekali lagi pada akhir zaman. Akan dibuka lagi selepas pada ini, dan peristiwa itu masih lagi belum berlaku. Bahkan sebahagian ulama berpendapat pembukaan yang berlaku di zaman Osmaniyah bukanlah pembukaan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang ulama yang kata pembukaan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ni bukan pembukaan yang disebut oleh Nabi. Ada di antara mereka yang berhujah kerana daripada perwatakan tentera tu tak menepati lagi ciri-ciri sebaik-baik tentera Islam. Antara yang menjadi perbahasan adalah status Masjid Hagia Sophia. Siapa-siapa pergi ke Turki pasti tidak akan melepaskan peluang pergi ke Masjid Hagia Sophia ini. Hagia Sophia ini
adalah sebuah bangunan yang didirikan oleh kerajaan Rom dulu. Dan sebenarnya ia adalah sebuah gereja, Hagia Sophia. Apabila umat Islam merentah, umat Islam tukar daripada gereja kepada masjid. Kemudian selepas naiknya Kamal Atatürk menghapuskan sistem khilafah, dia tukar masjid ni jadi muzium. Yang terbaru, kerajaan Turki melalui mahkamah telah memutuskan bahawa kita kembalikan fungsi Hagia Sophia ni sebagai sebuah masjid. Ada ulama yang kata tindakan yang dibuat oleh kerajaan Osmaniyah menukar gereja kepada masjid itu satu tindakan yang tidak patut. Kerana antara prinsip Islam ni, dia masuk sesuatu negara, dia masuk sesuatu membuka satu-satu negara baru, mereka tak boleh usik rumah-rumah ibadat yang telah ada di tempat asal itu. Tak boleh hapuskan gereja, tak boleh hapuskan kuil. Jadi tindakan ini dia kata telah melanggar prinsip ini. Apatah lagi kerana Konstantinopel itu merupakan kota, Hagia Sophia itu merupakan kota suci bagi penganut mazhab Kristian Ortodoks. Jadi macam Mekah Madinah dia dah. Tepat. Ini sebahagian yang berpendapat sedemikianlah. Juga ditambah kepada merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah fathu Qustantiniyah. Wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal. Kepesatan Baitul Maqdis adalah tanda keruntuhan Madinah. Keruntuhan Madinah adalah tanda berlakunya perang besar. Perang besar adalah tanda berlakunya pembukaan kota Konstantinopel. Pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Merujuk kepada hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahawa pembukaan kota Konstantinopel akan berlaku selepas tercetusnya Malham. Jadi hadis ni kalau kita tengok, dia kata mula-mula akan berlaku pembukaan kepesatan kota Baitul Maqdis. Kita dah cerita dah tentang apa maksud, apa yang kita boleh faham tentang kepesatan Baitul Maqdis ni. Lepas berlaku tu, berlaku perkara nombor 2. Iaitulah kota Madinah akan runtuh, akan sunyi, akan merudum. Tidak juga bahas dalam bab Madinah. Kemudian, keruduman Madinah itu akan membawa kepada berlakunya perkara yang ketiga, iaitu berlakunya perang besar. Al-Malhamah. Islam sebut Al-Malhamah Al-Kubra. Ada satu hadis lain sebut Malhamah Kubra. Perang besar, perang yang dahsyat. Dan perang yang dahsyat ni membawa kepada pembukaan Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel ni membawa kepada peristiwa keluarnya Dajjal. Secara lebih tepat, ia akan berlaku selepas pakatan Islam dan Rom terputus dan masing-masing kembali berperang sesama sendiri.
kalau kita tengok dengan lebih mendalam berkenaan dengan peristiwa Malhamah ini, akan sampai masanya orang Islam akan bergabung dengan orang Rom. Nabi sebut di akhir zaman untuk lawan musuh yang bersama. Benda itu masih lagi belum berlaku. Dan selepas daripada kerjasama ini berjaya menjatuhkan musuh mereka, berlaku perselisihan yang membawa kepada kerjasama antara Islam dengan Rom ni terbatal. Dan kumpulan ni pula akan berperang. Apabila berperang, orang Islam menang. Dan pada kemenangan itulah orang Islam berjaya untuk menawan Konstantinopel. Ini diceritakan dalam hadis yang lain. Kita boleh tengok dalam bab Rom. Bab sebelum ni telah dinyatakan dan kita telah bahaskan secara kasar sebelum ini. Jadi, apa yang boleh kita fahami daripada hadis ini? Pembukaan Konstantinopel akan berlaku selepas berlakunya perang besar. Maka bila perang besar ataupun Malhamah ini masih lagi belum berlaku, maka mustahil pembukaan Konstantinopel yang disebut dalam hadis ini tidak berlaku. Tapi ada ulama yang kata pembukaan ini boleh berlaku 2 kali. Tok Guru pernah sebut Konstantinopel ni akan buka 2 kali. Yang pertama yang berlaku dah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua akan berlaku sekali lagi selepas berlakunya perang besar ni Al-Malhamah di akhir zaman nanti. Satu lagi sudut yang menarik untuk diperbahaskan adalah mengenai situasi Konstantinopel ataupun Istanbul hari ini. Bagaimana ia mungkin akan dibuka sedangkan berada sudah di tangan orang Islam. Jadi kadang-kadang kita mikir, Konstantinopel yang ada hari ini berada di Turki. Turki sudah diperintah oleh orang Islam, majoritinya orang Islam. Bahkan antara negara yang terkehadapan dalam isu umat Islam sejagat. Isu umat Islam di Palestin sebagai contohnya, mereka terkehadapan. Isu mengkritik Zionis, respon terhadap isu-isu Islam sejagat. Ini negara yang kita anggap terkehadapan dan berani untuk membela Islam. Jadi dia timbul soalan lah. Kalau dah buka dah Islam dah, macam mana boleh nak buka sekali lagi? Akhir zaman buka pula. Lagu mana boleh jadi tu? Takkan buka benda yang sudah dibuka. Tahsilul hasil, dia panggil. Jadi benda yang tidak logik. Menghasilkan perkara yang sudah ada. Tapi mustahil. Benda hak Nabi sebut ni, perkara yang tak logik. Benda hak Nabi sebut ni pasti akan berlaku. Cuma kita tak boleh faham benda tu berlaku dalam situasi hari ni. Mungkin tak berlaku sekarang. Ataupun kita kena memahami secara tersirat. Ini dalam kaedah menafsirkan nas. Mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sekiranya sesuatu maksud yang zahir itu kita tak faham, maka kita ni boleh pergi kepada tafsir secara maknawi, dia panggil. Secara majazi. Tak mudah-mudah juga kita nak kata apa yang disebut oleh Nabi ni membawa maksud maknawi. Membawa maksud di sebalik itu. Kita tak boleh ikut. Kadang-kadang ada sebahagian golongan-golongan sesat
golongan-golongan tarikat apa sebagainya, yang kata semua yang Nabi, semua hadis, semua ayat Quran tu ada maksud di sebalik belaka. Hak disebut tu, kalau orang yang faham secara zahir tu salah. Dia kata. Kita kena faham ada makna di sebalik. Mengikut mazhab kita, mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah, apa yang dikatakan zahir, zahir lah. Apa yang dikatakan hak Nabi kata gitu, gitulah. Kita kena terima. Ayat Quran, hadis. Melainkan sekiranya maksud yang zahir ni baru perkara yang mustahil. Macam pelik. Barulah kita boleh al-udul. Kita boleh ubah daripada memahami maksud yang zahir kepada maksud yang lain. Jadi berlaku dalam peristiwa yang kita nak faham tentang Konstantinopel pada hari ini. Terdapat dua pandangan mengenai perkara ini. Pertama, Konstantinopel akan dibebaskan daripada sistem yang tidak Islamik kepada sistem Islam. Jadi, dia faham pembukaan yang kedua ni, pembukaan dari sudut pembebasan Turki daripada sistem yang tidak Islamik kepada sistem yang lebih Islamik. Umum mengetahui hari ini, perlembagaan Turki berpaksikan ideologi sekular yang sangat pesat, yang sangat pekat, ultra sekular. Walaupun umat Islam membentuk komposisi 90% daripada rakyat Turki, tetapi mereka tidak mampu mempraktikkan Islam secara sepenuhnya kerana kekangan sistem pemerintahan yang ada. Turki ni antara kelebihan dia, rakyat dia ni hampir semua orang Islam. Bukan sahaja keturunan Turki, di sana juga ada keturunan Kurdi. Di sana juga ada keturunan-keturunan rumpun Turki yang lain. Tapi semuanya Islam. Ada sebahagian saja yang masih Kristian Katolik. Ada penganut-penganut ajaran minoriti yang lain. Ramai pada Malaysia lagi. Ramai pada orang Malaysia lagi. Orang Malaysia kita ni, agak ke orang Melayu je lah, Muslim. Bangsa-bangsa lain sangat sikit. Kadang kita pun, lebih kurang 70% je. 60 lebih 70 je. Muslim di Malaysia. Tapi dari sudut penghayatan Islam, negara kita jauh lebih baik pada negara dia. Tempat kita ni, orang praktis Islam ni, kalau orang buat benda yang bercanggah dengan Islam, kita akan mudah marah. Kita boleh menimbulkan kemarahan umat. Arti-arti yang tak pakai tudung, kena tembak dah dalam media sosial ke apa sebagainya. Ada isu satu, hak baru ni, isu banjir. Ada seorang tukang masak Sikh masuk kepada bangsa banjir, timbul isu halal kedok makan apa sebagainya. Bak halal haram pemakanan, bak maksiat. Baru ni timbul isu. Bukan baru ni, inilah hak lagi tengah hangat lagi ni. Orang sebar video kecurangan suami contohnya. Ramai yang bahas. Perlu ke aib ni disebarkan dalam Islam ni? Bahas lah. Dari sudut Islamik mereka lihat. Jadi nak cerita kesedaran Islam ni, negara kita ni tinggi. Nak dibanding dengan Turki, kalau bulan puasa, kedai-kedai makan buka mulai ada. Orang-orang Islam makan di khalayak bulan puasa Turki mulai ada. Pakai tudung, tak pakai tudung, sama ramai. Pak kita ni ramai pakai tudung, mana tak pakai tudung. Arak biasa dijual di kedai-kedai Muslim. Orang Islam sendiri hak jual. Orang Islam sendiri hak minum. Kerana kesedaran Islam tempat mereka ni lemah nak banding tempat kita. Antara puncanya
adalah kerana perlembagaan Turki itu sendiri. Selepas daripada dijatuhkan Osmaniyah, Turki memperkenalkan perlembagaan baru oleh Kemal Atatürk. Dalam perlembagaan itu sendiri, menyebutkan bahawa Turki adalah sebuah negara sekular. Benda ni tak ada dalam perlembagaan kita. Perlembagaan kita jauh lebih baik. Antara sebab kesedaran Islam kita ni tinggi tempat kita, bahkan lebih tinggi daripada negeri jiran kita, walaupun sama-sama rumput. Antara kelebihannya kerana agama Islam ni dinyatakan dalam perlembagaan kita. Tapi dalam perlembagaan Turki, bukan saja Islam tak ada, tapi jelas disebut bahawa Turki adalah sebuah negara sekular. Sekular ni maksudnya negara yang menolak campur tangan agama dalam urusan dunia. Dan bukan itu sahaja, banyak lagi peruntukan-peruntukan perlembagaan yang diletakkan bagi menjamin kedudukan sekularisme di Turki ini. Antaranya tentera boleh berperanan untuk menggulingkan dan menjatuhkan kerajaan yang cuba untuk menggugat ideologi sekularisme Turki ini. Beberapa kali pendekatan Islam cuba diterapkan seperti sistem pembangkitan Islam dan sistem pendidikan Islam. Namun dihalang oleh perlembagaan menyebabkan parti pemerintah yang menang pilihan raya digulingkan dan diharamkan. Jadi ada gerakan Islam di Turki yang cuba untuk masukkan Islam, nak buat proses Islamisasi di Turki ni. Antaranya Presiden pertama Presiden Turki Adnan Menderes cuba untuk memperkenalkan sistem pendidikan Islam. Maknanya nak masukkan ajaran-ajaran Islam diajar di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian di Turki. Nak buat tu bukan nak cara perlembagaan pun. Tapi nak buat tu je. Tapi alasan ini digunakan oleh tentera bahawa cuba untuk mencabar sekularisme. Sekularisme ni dianggap masuk Islam dalam pendidikan tu tak bertentangan dengan ideologi sekular. Maka dilawan, digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Zaman Najmuddin Erbakan, Tok Guru kepada Presiden Turki sekarang ni, waktu jadi Perdana Menteri, dicuba nak memperkenalkan sistem perbankan Islam. Nak kenalkan sistem ekonomi Islam. Bukan ekonomi secara menyeluruh, baru nak kenalkan bank Islam. Juga digulingkan. Dan kerajaan AK Party yang dipimpin oleh Erdogan pada hari ini pun pernah ada cubaan guling kuasa tahun 2016 hari itu. Tapi mungkin kerana pengalaman-pengalaman yang ada pada Erdogan daripada baca sejarah penggulingan kuasa dia sudah bersedia awal, yang berjaya untuk gagalkan usaha guling kuasa ini. Jadi mereka ni, itu cerita nak beritahu bahawa Turki ni sangat kuat dengan sekularisme dia. Sehingga ke hari ini, sekularisme dalam perlembagaan Turki masih wujud lagi. Jadi sistem ni sangat bertentangan jauh pada Islam. Mufti terakhir Osmaniyah, Syekh Mustafa Sabri, pernah berucap, dia kata sistem sekular ni sudah masuk pada akhir era Osmaniyah.
Yang masuk melalui barat lah. Kuasa barat. Waktu tu tak jatuh lagi Osmaniyah. Tapi dah masuk dah sistem ni. Mana lagi awal sebelum jatuh khilafah lagi. Sebab tu dia mudah untuk tukar sistem tu daripada Islamik kepada sekular. Jadi Syekh Mustafa Sabri kata, ideologi sekular adalah ideologi yang paling dekat membawa kepada kekufuran. Memang bercanggah dengan Islam. Total. Jadi, ada ulama berpandangan pembukaan Konstantinopel itu dari sudut majazinya pembukaan yang membawa kepada pemerintahan Islam yang menyeluruh. Pemerintahan Islam boleh melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kekangan undang-undang. Kita hak ada Islam dalam perlembagaan ni pun kita duk berasa banyak lagi benda-benda yang kita tak boleh nak buat. Siapa kita kena pindah akta itu, akta ni. Kalau kita nak bawa RUU 355. Masih lagi tak berjaya. Kalau nak bawa RUU 355 ni, enactment syariat kita di Terengganu, di Kelantan ni, tak boleh nak dilaksanakan lagi. Tak boleh nak buat lagi. Itu cerita tempat kita. Perlembagaan jauh lebih baik daripada Turki. Hak Turki apa lagi. Jadi, ini pandangan yang kata pembukaan Konstantinopel dari sudut pembukaan sistem. Menurut pandangan ini, tidak akan berlaku apa-apa perkara besar terhadap keselamatan Turki. Jadi pandangan ni, dia tunjukkan bahawa pembukaan ini berlaku secara silmiah. Maksudnya bukan dalam jalan peperangan. Proses pembukaan tersebut akan berlaku dengan cara yang aman. Sama ada melalui proses demokrasi ataupun kebangkitan rakyat yang memaksa pemerintah aku. Maksudnya ikut proses. Bukan melalui jalan perang lah. Pandangan tanpa perang ini seiring dengan hadis Nabi SAW. Sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taqumu as-sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. Adakah kamu mendengar tentang sebuah kota sebahagiannya di darat dan sebahagian di laut? Kota Konstantinopel yang kita jelaskan tadi. Jawab sahabat, ya, Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga ia diperangi oleh 70,000 orang berketurunan Nabi Ishaq. Turunan Nabi Ishaq ni adalah keturunan Rom lah. Rom bin Aisu bin Ishaq bin Ya'qub alaihissalam. Bin Ya'qub bin Ishaq alaihimussalam. Keturunan Rom. Apabila mereka mendatangi kota tersebut, tidak berlaku perang dengan senjata mahu mempanah. Ni ayat hadis yang sebut tentang pembukaan Konstantinopel itu tak berlaku secara peperangan. Mereka cuma berkata la ilaha illallah, maka runtuhlah salah satu sudutnya, iaitu yang berada di laut. Kemudian mereka berkata lagi la ilaha illallah, hanya dengan ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka runtuhlah satu lagi sudutnya yang berada di darat pun. Maka berkata kali ketiga la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu orang Islam berjaya untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel dan diberikan kemenangan. Maka mereka masuk dan memperoleh ghanimah. Ketika mereka membahagikan ghanimah, ketika itu muncul satu suara berteriak, Dajjal telah muncul. Menyebabkan mereka meninggalkan semua itu lalu bergegas pulang. Hadis riwayat Muslim. Mana hadis ni nak menunjukkan bahawa orang Islam ni daripada luar Konstantinopel, masuk Konstantinopel, bebas Konstantinopel, bagi-bagi ghanimah. Dalam keadaan yang aman. Pandangan kedua, tadi kita sebut pandangan pertama yang kata pembukaan kota Konstantinopel berlaku secara aman melalui sistem. Pandangan kedua pula menjangkakan bahawa Turki bakal berhadapan dengan krisis peperangan juga. Walaupun hari ini tak perang,
tapi boleh jadi perang juga. Umum mengetahui bahawa Ankara kini lebih cenderung kepada Blok Timur pasca kudeta gagal tahun 2016. Lepas pada berlaku kudeta tahun 2016 sebelum ini, Turki yang nampak cenderung ke arah barat, bermusuh dengan Rusia, bertiba alih kiblat pula, baik mula dengan Rusia, musuh pula dengan barat, musuh dengan Eropah. Walau bagaimanapun, Turki menjadi negara yang paling dekat dengan rantau kekuasaan barat. Sekiranya berlaku pertempuran antara blok, yakni blok timur dan blok barat, berlaku perang besar dunia. Ada blok timur, ada blok barat. Blok timur ni Rusia, China, Iran dan sebagainya itulah. Blok barat ni Eropah, Amerika, Israel. Jadi kalau kita tengok peta, hak bahagian timur ni, Turki akan menjadi negara barisan hadapan dari sudut lokasi. Sebab Turki ni sebahagian sudah duduk di Eropah. Sedangkan Eropah ni blok barat. Dia blok timur. Tapi duduk sebahagiannya di Eropah. Jadi, kalau berlaku perang, antara tempat yang paling mudah untuk diserang adalah Turki lah. Kedudukan yang berada di Selat Bosporus sangat strategik kepada barat sebagai akses laut ke hotline. Ditambah pula dengan Crimea sudah menjadi wilayah kekuasaan Rusia. Tambah pula dari sudut geopolitiknya, Turki ni dia ada satu selat yang menghubungkan Laut Mediterranean ke Laut Hitam, dan Laut Hitam ni terus berhubung ke Crimea, dan boleh sampai ke Rusia melalui laut. Jadi menguasai Turki itu satu idaman bagi kuasa barat untuk mengancam kekuasaan Rusia. Jadi dengan keadaan yang kita cerita ni, Turki ni sangat diidam-idamkan oleh barat. Bila Turki ni tukar blok, maka ketegangan berlaku, mereka nak. Pandangan kedua ni lebih menepati hadis Nabi SAW yang berikut. Jadi pandangan yang kedua ni kata akan berlaku perang dengan keadaan ni. Jadi bila berlaku perang ni, dia bersandar juga kepada hadis Nabi. Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yanzila ar-rumu bil a'maq aw bidabiq fayakhruju ilaihim jayshun min al-madinah min khiyari ahli al-ard yawma idzin fa idza tasafu qalat ar-rum خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينحزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم من في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang Rom turun di kota Amaq, yakni lembah Antioch, selatan Turki, iaitulah di dekat dengan Ankara, dan Dabiq, berhampiran Aleppo, Syria. Kemudian datanglah pasukan dari Madinah, yang merupakan penduduk pilihan di bumi kala itu. Ada ulama kata Madinah tu memaksudkan Konstantinopel itu sendiri. Ataupun Damsyik ke Madinah. Ketika mereka sudah berbaris untuk berperang, maka berkatalah orang Rom, biarkanlah, yakni jangan kalian halangi antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri kami yang masuk Islam untuk kami perangi. Jadi perang ni, dia akan berlaku antara orang Islam daripada arah Syam dan orang Rom daripada arah Konstantinopel akan bertembung. Sebelum berperang ni, dia akan bertembung di dekat sempadan Syria, Turki. Di sebelah Asia lah.
Situ sebelum berperang, orang Rom kata, buat mari balik. Orang-orang kami, orang Rom yang telah peluk Islam. Biar kami yang uruskan mereka. Kamu jangan kacau orang Islam. Maknanya mereka ni, waktu Islam bergabung dengan Rom ni, berlaku proses dakwah yang menyebabkan orang Rom ni tertarik dengan Islam. Lalu ada yang peluk Islam. Tu pentingnya kita ni orang Islam membina hubungan dengan orang bukan Islam. Tak kira dalam apa jua bidang. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang kebajikan, pendidikan ke. Kita kena bersifat terbuka. Sebab dengan kerjasama ni lah boleh membawa kepada proses dakwah. Walaupun pada akhirnya ditakdirkan Islam dengan Roh ni terputus hubungan. Balah balik. Tapi ada di kalangan orang-orang Rom yang tak mau tinggal dari Islam. Nak peluk Islam bersama dengan Islam. Tak mau kembali kepada Rom. Ini kejayaan. Kena tengok. Kalau dari sudut kerjasama Islam dan bukan Islam, jangan tengok sekadar kerjasama tu dari sudut matlamat politik saja. Matlamat kerjasama duniawi saja. Kita boleh nilai juga kejayaan sesuatu kerjasama dari sudut masa depan Islam. Boleh anggap satu kejayaan lah ni. Kita berjaya mengislamkan sebahagian orang Rom pada akhir zaman sebagai disita dia ni. Jadi orang Rom ni dia nak berlawan dengan orang Rom orang Islam tu sendiri yang dianggap sebagai pengkhianat dia. Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Ada orang Islam ni, dia kata, tak boleh. Orang Islam ni, dia dah jadi sebahagian kita dah. Dari orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang Islam bersaudara. Tak kira dia orang Rom pun keturunan dia, tapi bila masuk Islam, atas dasar akidah dia saudara kita, kita tak boleh tinggalkan dia. Kalau nak perang, kena lawan, hadap sekali. Maka berperanglah kedua pihak ni. Jadi berlaku perang. Berbeza dengan hadis yang pertama tadi, kata tak perang. Hadis ni kata perang. Pusingan pertama, lari 1/3 dari umat Islam yang Allah tidak akan menerima taubatnya. 1/3 tentera Islam lari. Nabi kata, Allah tak terima dah taubat orang yang lari ni. Jadi berat sebenarnya. Dosa orang yang lari daripada padang perang. Salah satu di antara 7 dosa besar. Al-firar yaum az-zuhf. Nabi kata. Sampailah hadis ni sebut, Tuhan tak terima taubat. Pusingan kedua, mati pula 1/3 yang merupakan sebaik-baik syuhada. 1/3 lagi, 1/3 lagi mati syahid. Dan diiktiraf sebagai sebaik-baik syuhada. Pusingan ketiga dimenangi oleh 1/3 yang baki. Jadi tinggal 1/3 lawang perangan ketiga, waktu yang boleh menang. Dia tentera Islam yang ramah, tak boleh menang. Akhirnya yang berbaki 1/3 sahaja boleh menang. Itu menunjukkan Islam ni tak menang dengan kuantiti, tak menang dengan persediaan dunia, fizikal. Dia datang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membahagikan harta rampasan perang dan menggantungkan pedang-pedang dengan zaitun. Bukan menggantungkan, menyalupkan pedang-pedang dengan zaitun. Maknanya orang habis perang ni, kalau kita pandai bak-bak senjata ni, nak sipang senjata suruh tahan lama, kena lama minyak. Jadi sudah dah lah, perang lama minyak dah. Nak sipang dah senjata. Ketika itu muncul satu khabar dari syaitan, mengatakan Dajjal telah pun keluar bagi mengganggu anak isteri mereka. Ada satu tepikan, teriakan, kata Dajjal keluar dah. Mereka pun keluar mendapatkan Dajjal. Walha, ianya adalah batil. Walha berita tu, tak betul. Boleh ada berita tu, Dajjal keluar sungguh. Cuma tak kacau, tak sampai tahap kacau keluarga lagi. Baru pekat awal. Kemudian ketika mereka balik ke Syam, pada waktu itulah Dajjal keluar. Jadi, waktu mereka balik ke Syam balik, daripada Istanbul, daripada Konstantinopel tu, waktu itulah Dajjal betul-betul keluar. Dalam keadaan mereka dalam persiapan untuk memerangi Dajjal, masuk ketika waktu subuh dan iqamah dilaunkan, mereka memperbetulkan saf. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika dimurnikan antara dua pendapat di atas, pendapat kata perang, pendapat kata tak perang, masing-masing ada hadis belaka, maka adakah bertembung dua hadis ni? Dalam kaedah hadis, bila kita nampak secara zahir bertembung, kita kena buat
pemurnian dulu. Ada tak cara untuk kita faham hadis ni secara tak bertembung? Maka kita murnikan dua pandangan ni berasaskan dua hadis ni boleh jadi pertempuran antara Islam dan Rom berlaku dua peringkat. Peringkat pertama berlaku pertempuran yang dahsyat antara dua pihak di Amaq dan Dabiq. Sehingga tinggal 1/3 sahaja daripada pasukan Islam. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis kedua tadi. Mula-mula perang dulu. Selepas Islam berjaya mencapai kemenangan, mereka mara ke tembok Konstantinopel dan dengan lafaz Allahu Akbar. Runtuhlah tembok tersebut sebagaimana yang diceritakan pada hadis pertama. Jadi lepas berlaku perang menang, dia pergi ke Konstantinopel nak masuk sebab berlaku perang ni di wilayah sepadang Syria Turki di Eropah, di Asia. Bila nak pergi ke Konstantinopel di sebelah Eropah tu, dia tak berlaku perang dah ketika tu. Waktu itulah dia mengucap La ilaha illallah Allahu akbar, runtuh tembok dia tu. Ini menepati hadis yang pertama. Jadi itulah yang kita boleh faham. Kita melihat bahawa banyaklah perkara-perkara yang sedang berlaku di Turki yang berlaku pada hari ini. Yang kita boleh lihat bibit-bibit, bukan Turki saja, seluruh dunia. Kita tengok suasana hari ini. Walaupun kita katakan kita semakin maju dok bahas tentang kemajuan, dok bahas tentang kemakmuran, manusia semakin bertamadun. Tapi dari suhu politik, ianya makin lama makin panas. Negara-negara makin menunjukkan kekuatan ketenteraan masing-masing. Hubungan kuasa-kuasa besar makin renggang. Jadi makin tahun kita nampak situasi nak berlaku peperangan ni makin dahsyat. Jadi semua itu boleh membawa ke arah itu, dan inilah yang akan berlaku yang menjadi mukadimah kepada pembukaan Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel ni kita tak boleh lari daripada munculnya Dajjal. Apa yang pastinya, jarak masa antara pembukaan kota Konstantinopel dan kemunculan Dajjal hanyalah kira-kira setahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainal malhamah wa fathil Madinah 6 sinin wa yakhrujul Masihud Dajjal fi as-sabi'ah." Tempoh antara berlakunya malhamah dan pembukaan kota, yakni Konstantinopel, adalah 6 tahun. Lah hadis ni Nabi sebut Al-Madinah. Tadi dia sebut Al-Madinah juga. Tapi kalau kita faham oleh Al-Madinah dalam hadis yang tadi itu bermaksud Damsyik. Al-Madinah dalam hadis ni bermaksud Konstantinopel. Jadi perkataan Al-Madinah ni kita tak boleh faham literal bermaksud Madinah Munawwarah di Arab Saudi itu saja. Maksud Nabi sebut banyak perkataan Madinah ni merujuk kepada hadis-hadis yang pelbagai. Nabi kata jarak masa antara berlakunya perang dan pembukaan Konstantinopel ni berlaku selama 6 tahun. Maknanya lepas berlakunya malhamah ni, ambil masa 6 tahun pula nak buka Konstantinopel. Maknanya perang ni akan berlaku panjang. Macam-macam boleh berlaku. Dalam tempoh peperangan ni, 6 tahun. Tapi, daripada tahun, mana lepas habis 6 tahun, masuk tahun ke-7. Nabi tak kata ambil masa setahun pula. Nabi kata, masuk tahun ke-7, daripada berlakunya perang tu, maka akan keluarnya Dajjal. Ini tempoh masa yang sudah pasti disebut oleh Nabi. Cuma start bila pembukaan malhamah ni, tak tahu lagi. Tapi bila dah berlaku, kita boleh kira lah. Kita boleh kira. Dari satu sudut, kita boleh faham lah bahawa dakwaan, kalau kata bumi nak kiamat akan berlaku, ni apa sebagainya ni, kita kena rujuk kepada hadis. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang sebut akan berlaku tahun ni berapa tahun, ni akan berlaku berapa tahun. Yang orang ngaji hadis-hadis ni, dia akan dapat kesan bahawa dakwaan-dakwaan ni kadang-kadang tu pelawak, mengarut. Orang kata orang baru ni, kiamat dekat dah berlaku bila hari Jumaat terakhir bulan Ramadan, hari Jumaat jatuh tengah-tengah bulan Ramadan, 15 Ramadan akan berlaku
angin yang kuat, apa sebagainya. Macam-macam lah dia kata. Itu tanda-tanda awal kiamat. Sedangkan benda-benda yang kita baca ni masih lagi belum berlaku. Bila tak berlaku lagi, bukan kita kata jangan bimbang, kiamat tak berlaku lagi. Tapi dalam kita nak percaya dakwaan-dakwaan ni, kita kena bersandar kepada nas. Persiapan nak buat kiamat ni, tak mestinya tahu kiamat dekat ataupun lambat baru nak buat. Kerana kita ni akan berhadapan dengan kiamat kecil sentiasa dah. Kiamat kecil ni mati lah. Kiamat kecil ni mati. Kita kena hadap tu semua. Hak mati ni tak kira. Berlaku kiamat, tak berlaku kiamat pun boleh mati. Kita sendiri tak tahu bila mati. Hari ni ada orang mati. Esok ada orang mati. Kemarin ada orang mati. Giliran kita wallahualam. Sebab tu kita kena bersedia sentiasa. Ada nanti ada tanda-tanda kiamat baru kita nak bersedia nak bertaubat dan sebagainya. Itu antara tujuan kita mengaji ilmu akhir zaman ni. Antara lainnya nak beri penjelasan supaya kita tidak pengaruh dengan dakwaan-dakwaan liar yang semakin racok di media sosial. Hak dakwa begitu begini berkait dengan akhir zaman dan sebagainya. Biar kita dipandu dengan hadis-hadis yang sahih supaya kita ni jadi orang Islam yang lebih terikat dengan sumber agama kita sendiri. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak, ada salah, ada silap. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.